salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng terhadap video ni dan channel ini. Pada yang belum, jumpa-jumpa dan menekan subscribe dan lonceng ya. Okey, seperti tajuk dalam thumbnail tu, perkara ini akan kita bahaskan untuk kita kongsikan bersama. Jom kita mulakan. Seperti yang kita dah sedia maklum dan tahu Okey. KWSP 2.0 ni kita gelar sebagai satu tuntutan usul dan tuntutan untuk mendapatkannya. Jadi bila disebut tentang usul dan tuntutan, maka dia akan menempuhlah berbagai-bagai prosedur yang ramai orang dah tak sabar dah. Kunjungan hormat lah, surat menyurat lah dan sebagainya. Okay, itu kerana ia masih digelar sebagai tuntutan. Okay? Tuntutan secara penuh hemah budi bicara, ikut saluran yang betul dan sebagainya. Benda yang baik-baik je. Itulah yang cuba dilakukan, yang sedang dilakukan oleh PJIR. Namun, kita harus sedar bahawasanya PJIR bukanlah sekadar melepaskan batuk di tangga saja. Bukannya hanya memperjuang secara begitu saja. Tapi kita harus tahu satu perkara apa yang pernah diungkapkan oleh Presiden PJIR akan memperjuangkan sampai jadi. Okay, apakah maksud yang tersirat sampai jadi tu? Ramai orang salah faham, menyangkakan sampai jadi tu tuntutan. Tapi sebenarnya apabila dimaksudkan dengan sampai jadi tu, ada maksud yang lain sebenarnya. Sampai jadi yang dimaksudkan sebenarnya, yang kita harus faham dengan jelas apabila suatu tuntutan itu menemui jalan buntu, maka ia bukan lagi menjadi satu tuntutan, sebaliknya menjadi suatu desakan. Itu adanya. Sebab itulah ia dikatakan akan diperjuangkan sampai jadi, insya-Allah. Tapi kita tak naklah sampai ke peringkat menemui jalan buntu kerana apabila menemui jalan buntu, maka akan timbullah unsur-unsur desakan untuk pelaksanaannya. Itulah sebabnya buat masa sekarang ni, bagi yang tak sabar khusus aku tunjukkan bagi yang tak sabar menunggu pengeluaran KWSP ni, haruslah bersabar. Kerana tuntutan masih lagi dalam proses. Maksudnya sekarang ni masih lagi digelar sebagai tuntutan. Tuntutan, harus faham. Tapi tak kala ia menemui jalan buntu, maka tuntutan itu akan berubahlah menjadi desakan. Jadi apabila menjadi desakan, lainlah pula caranya, lainlah pula ceritanya, dan lainlah pula apa yang akan berlaku. Kalau dah namanya desakan. Namun sejak akhir-akhir ni, akibat daripada pergolakan yang politik yang masih tak selesai lagi, dan juga kesenyapan PM, ia membuatkan pencarum yang dah memang terdesak, mula mendesak. Pencarum mula mendesak. Terutamanya mendesak kepada Perdana Menteri lah, kita semua sedia maklum, dan juga kepada PJIR. Jadi apa yang nak aku sampaikan dalam video ni, belum masanya lagi untuk PJIR mendesak, tapi PJIR masih dalam proses menuntut. Sebab apabila mendesak, suasananya berbeza, caranya berbeza, dan tutur kata pun berbeza. Jadi itu bukanlah yang PJIR, bukanlah apa yang diperjuangkan oleh PJIR buat masa sekarang ni. Belum lagi time untuk mendesak sebab masih lagi mengikut saluran tuntutan. Tapi apabila sampai masa dia, sekiranya tuntutan ini diabaikan ataupun dibuat diam, buat nampak tak nampak, ataupun tak ada sebarang respon, maka tindakan seterusnya ialah dengan mendesak. Okay, kaedah mendesak ni ada banyak cara. Aku pun tak tahu yang mana satu yang bakal dilakukan sekiranya perlu mendesak. Jadi bagi pencarum-pencarum yang memang tengah terdesak, memerlukan wang untuk kelangsungan hidup, memerlukan hidup baru, membayar hutang dan sebagainya, mohon bersabar dahulu. Bagi peluang kepada PJIR untuk membuat tuntutan ini melalui saluran yang sebetulnya, dan tengok penghasilannya macam mana. Bagi peluang. Dan sekiranya tuntutan tidak diendah, maka akan timbullah desakan. Desakan akan dibuat dengan menggunakan berbagai-bagai cara. Tak semestinya bila kita mendesak tu menggunakan kata-kata kesat. Ada desakan yang dibuat secara terhormat. Itulah yang kata orang apa? Last resort untuk menyelesaikan masalah tuntutan KWSP 2.0 ni. Sekiranya perlu. Sekiranya perlu barulah didesak. Jadi selagi belum sampai masanya untuk didesak, ia akan dianggap sebagai suatu tuntutan. Kita menuntut ianya diluluskan, kita menuntut agar ianya dipercepatkan. Okay? Tapi sekiranya macam aku cakap tadi, sekiranya masih tidak ada respon, tidak ada tindak balas, tidak ada sebarang feedback daripada pihak-pihak yang berkenaan, maka pihak PJIR tidak akan teragak-agak lah untuk mendesak pula. Mendesak sama ada di laman media sosial ataupun di lapangan. Jadi kaedah mendesak ni bukanlah pilihan utama dalam tuntutan perjuangan menuntut ni. Tapi kita menuntut cara elok dulu, tengok macam mana. Kalau masih tak berjalan juga, barulah mendesak pula. Kita kena faham mendesak dan tuntutan ialah perkara yang berbeza. Okey? Jadi kita sabar. Sebab apa? Kita masih lagi dalam mood menuntut.
bukan mood mendesak. Tapi itulah dia, macam aku cakap tadi lah. Tidak mustahil sekiranya diabaikan, tidak dipandang, ya, ataupun walaupun ada sokongan tapi masih dipandang sepi juga, maka mood daripada PJR tu mungkin akan bertukar kepada mood mendesak. Apabila timbulnya mood mendesak, dia lain, ya, bukan seperti yang kita tengok sekarang ni, ya. Mood mendesak ni berbeza. Okey, jadi semua faham lah. Okey, tuntutan itu, ya, boleh menjadi desakan apabila ianya diabaikan, ya, tidak dipandang dan terbiar. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Harap kita semua faham. Bye-bye.